Okey, Pak Win, apa nama uh, Pak Win first time Saya first time. First time Hmm. Hmm, Saya dah try itu uh, buka kan tadi kan semalam tu. okey. Okey. Rupanya dalam saya masuk dalam apa 07 Mm-mm. dia dah ada template ini, template default template ya. Kena ubah. Yes, kena ubah. Dia punya tu Oh, memang dia default dia default ambil dia. yang FTMK tu kan. Maksudnya kita ubah Iya, sekali saya dengan TMK. Oke. kejap Terus kalau saya share. Saya oke boleh oke share oke. tak? Saya boleh. Kejap share screen tu. Okay, saya punya item. Oh, belum tekan sharing. Saya punya item tu. Liana. Eh, tadi Zara ada. Okey. Apa nama komputer programming? Ni yang saya punya. Boleh nampak tak? Oke oke, nampak. Jadi kita ubah dia punya nama fakulti. Oke. Semua ni lah, particular ni. Kita kena ubah lah. Oke. Oke. Kemudian yang masa ni kita ikut actual time kita. Oke. Macam saya 2 suku hingga 4 suku, 2 jam. Kemudian, okey, untuk ubah ni, kita ubah dekat edit setting dia. Setting. Edit setting maksudnya Pak Win boleh record kan? Boleh. Ini saya record nih, Actually saya record. actually untuk yang KSTP punya training pun dia ada buat recording juga. Dia ada simpan dekat, kalau tengok dekat invigilator tadi ni, Oh. uh, invigilator ni, dekat bahagian bawah tu dia ada masukkan video-video dia. Ni demo session ni. Tapi demo session ni tak salah saya yang semester lepas punya. Tapi dia punya content dia sama je. Dengan Oh. yang diorang baru demo baru ni kan, masa hari Isnin itu hari diorang ada buat briefing tu, Dr. Itulah hari Adli Senin Adli tuh punya sesi. saya ikut tapi tak nampak dia punya Senin tuh, tak nampak dia Ah, punya slide. jadi Mm-mm. dalam dalam ni pun dia akan update juga. Tapi yang ni video yang hak semester lepas punya lah, tapi konten dia sama je sebenarnya. Oke. Okey. Dia session Jadi ni pun record lah. Ini saya record nih, itu saya Pak Win record nih. record. Record. Okay, nanti Pak Udah Win dapat. share Baik. Terima kasih Aliza. Baik. Ya. Hmm. Okey, yang ni kita edit based on apa nama kita punya particular subject lah. Maksudnya fakulti, kod. Jadi macam saya punya tadi 2 jam, 2 suku hingga 4 Oke. suku. Hmm. Okay, yang ni standard kita 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 biarlah dia punya apa nama? Ya. Honesty Oke. place ni. Kemudian timing. Yang kita kena set satu lagi adalah timing. Okay, timing Timing. ni based pada jadual yang BPA edarkan tu, kita follow tu lah. Iya. Macam paper saya 8 Julai, pukul 2 Oke. suku hingga sepatutnya 4 suku, 2 suku hingga 4 suku kan. Ah, 2 suku hingga 4 suku. perubahan tuh. Tapi dekat Ah. dekat timing ni kita letak lebih setengah jam. Maksudnya 4.45. Oke. Oh. Actually Ditambah. setengah jam tu adalah masa masa untuk submission. Cuma student tak nampak lah yang setengah jam tambahan ni. Oh, yang dia nampak berarti Ah, 10 15 tuh. countdown 14. countdown countdown dia sampai 4 suku. Oke. Pasal 2 jam kan. Jadi kalau 2 jam setengah kita tambah lagi setengah jam lah. Setting dia yang ni je lah untuk yang front page ni. Oke. Okay. Apa nama kemudian berkenaan Konten. dengan soalan konten. Hmm. Konten dia actually dia sama macam Ulearn. Jadi step dia adalah kita masukkan soalan kita dalam question bank. Question bank. Dalam question bank. Actually kalau tengok question bank yang sedia ada ni adalah question bank template lah yang daripada Dr. Zulisman ni. Iya. Yang Azmi ni kan. Kalau buka by default memang ada lah. Oke. Cuma okey, untuk soalan ni cara masukkan dia sama je macam kita dalam Ulearn. Pernah masuk tak? Pernah masukkan soalan dalam Ulearn tak? Kalau kita nak upload saja file PDF itu boleh tak?
Boleh. Kita boleh upload file PDF ataupun kita boleh masukkan soalan dalam tu. Contoh, kalau katakan saya punya soalan kan, tadi saya ada buat soalan test saya. Pak Win, kalau naikkan PDF, kalau muat naik PDF nanti susah marking. Oh ya Kalau ke? nak sebab you kena download semua jawapan PDF nanti baru you boleh marking, lepas tu markah masuk manual satu-satu. Tapi yang kalau mahu itu satu cara, satu Ya, lagi ya. cara yang Idil mau ajar ni, dia maksudnya kita masuk kerja awal-awal susah lah sebab kita kena masuk satu-satu. Tapi Okey. masa menanda nanti sistem Senang. tolong markingkan, betul. So you Okey, have okey, two baik. options lah. Ya, ya, baik, okeylah. Dia dia ada dua tu, satu soalan, satu jawapan. Untuk masukkan soalan, dia boleh kita masukkan dalam bentuk PDF ataupun kita masukkan melalui teks lah. Maksudnya contoh, Ya, macam ya. ni Macam katakan kuis kita kan? apa? Macam Dekat kuis dekat 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 question email bank ni. gitu. Yes, macam betul, sama dia. Setting dia sama je. Kalau kita tengok Ya, dekat ya, dia ya. punya question bank ni, dia ada kan dia keluar apa? Question bank ni kita boleh masukkan soalan. Contoh Ya. create new question kan. Ya, ya. Dan kebiasaannya kalau ada MCQ kita guna MCQ lah. Kebanyakannya dia sama ada MCQ ataupun kita pakai essay. Essay. Kebanyakannya untuk exam ni kita masukkan essay lah. Jadi essay, kita add essay ni contoh macam ni. Okay, contohnya yang ni saya ambil untuk soalan Q2 lah. Actually Q1 ni saya dah buat. Okey. Q1 ni saya dah buat untuk soalan, untuk test lah. Test, dia ada 4 soalan. 1, 2, 3, 4. Saya rasa untuk exam pun lebih kurang sama juga. Kita akan buat 4 soalan kan. Ya, ya, sama. Okay, let's say kalau katakan untuk Q2, contoh kalau katakan kita ada untuk soalan 2 ni kita ada, let's say kita ada 3 set. Biasanya saya akan rename dia QA, Q2, set A. Macam tu. Maksudnya Okey. kalau set yang kedua saya akan renamekan dia QA, set B. Nanti kalau ada soalan lagi yang set ada ketiga, sub itu macam mana? Ada sub breakdown lagi Q2B1 gitu, macam tu. kita sebenarnya kita boleh masukkan semua okey. Kita boleh masukkan semua sekali soalan dalam ni. Contoh macam katakan saya ambil satu soalan saya. Sub-sub semua masuk kat situ. Sub tu. Semua masukkan situ. Semua masuk kat situ. Biasanya saya buat contoh katakan saya punya test 2 Test 2 ni minggu depan baru buat. Saya ambil test 1 lah. Okay, test 1 ni saya ada soalan test ni. Dia ada set 1, set 2, set 3 dan set 4. Okay, contoh set 1. Untuk test 1 saya ada 4 soalan. Jadi ini adalah soalan 1 untuk set 1. Ini soalan 2 untuk set 1. Soalan 3 untuk set 1. Soalan 4 untuk set 1. Biasanya kalau saya masukkan soalan, saya masukkan teks ni, saya just paste je dekat situ. Maksudnya Ctrl C. And then dekat kita punya ni, kita paste je. Macam tu. Kemudian untuk figure tadi, figure ni biasanya saya akan screenshot je. Saya akan screenshot. Let's say katakan figure ni kan. Saya nak ambil sebiji macam ni. Actually saya boleh type juga. Cuma dia tak keluar lah color font tu kan. Maksudnya color biru merah tu kan. Jadi apa yang saya buat? Saya screenshot ni. Kemudian saya save. Saya save. Sebagai JPEG lah. Sebagai JPEG. Actually apa yang saya buat, kalau katakan soalan kita dah siap, macam kita soalan kita dah siap ni kan. Kalau soalan kita dah siap, sebenarnya untuk masukkan dalam exam portal ataupun YouLearn tu, saya rasa makan masa tak lama, sekejap je. Contoh, macam yang ni kan. Yang saya dah screenshot ni, saya dah masukkan dekat sini. Nah ni, semua yang screenshot soalan saya tu. Yang JPEG tu lah. Yang Contoh JPEG macam tu. ni.
Yes, yang JPEG ni. Contoh macam ni kan coding tu. Saya Dia dah kalau screenshot, saya kalau dah save sebagai JPEG. kalau screenshot dengan soalan Boleh Oh, juga. Boleh juga. boleh? oh, Saya Kan? nak saya nak sebut tu. Saya nak sebut itulah tadi. Kalau nak lagi cepat, boleh screenshot dengan soalan sekali. Memang maksudnya kadang-kadang saya nak yes. semua jadi Kadang-kadang saya JPEG nak itu. cepat. Sebab tu saya kata kalau soalan dah ready, kita nak masukkan tu sekejap je. Kadang-kadang saya nak lagi cepat, saya screenshot semua sekali. Maksudnya macam ni, saya screenshot. Ikut markah kan? Ikut markah Ah. tu. Contoh macam ni 5 markah mungkin lah ambil satu gambar. Lepas tu another one, satu gambar lagi. Tengok pada ni lah. Yes. Betul. Ni kan. Okay. Cumanya dalam apa nama dalam exam portal ataupun YouLearn ni kita tak boleh paste gambar. Kita kena insert. Sama macam Word lah. Cara insert dia pergi dekat ni, insert or edit image ni. Okay, insert or edit image. Kita ambil browse repository. Kemudian choose file. Okay, choose file ni choose file kita lah. Contoh tadi untuk test 1 tadi, okay, coding YouLearn upload ni. Okay, ni file yang saya dah renew Contohnya macam contohnya macam Q1A ni. Dia ada Q1B. Jadi Q1A contoh q1a.jpg kita upload. Okay. Dia biasanya step dia kita upload ni kita kena klik ni this image is decorative only. Baru dia appear. Kemudian kita boleh resize dia. Kalau tak nak resize nak terus pakai boleh juga. Just save je lah. Save dia akan terus keluar. Cuma kadang-kadang saya tengok saya resize juga sebab nak bagi nampak cantik lah. Contoh macam wording kita tulis ni kecil kan. Tiba-tiba gambar dia besar. Jadi nak resize dia kita boleh resize lah. Contoh resize. Biasanya saya ambil auto size ni sebab kita boleh maintainkan dia punya ratio gambar ni. Jadi gambar tu tak adalah nampak gambar tu mengurus ataupun dia gemuk kan. 825 contoh saya nak kurangkan di 700. Jadi yang ni dia ambil ratio dia 339. Save. Atau dia kecil wording sikit tu lah. besarkan sikit. Wording tu. Biasanya saya ambil yang standard. Okay. Saya ambil yang standard. Actually untuk YouLearn ataupun exam portal ni dia ambil daripada Moodle. Moodle ni sebenarnya bukan kita je pakai sebenarnya. Sebenarnya kita ambil daripada Moodle yang center tu. Dia Moodle ni adalah satu platform untuk learning management system. Memang dia orang design apa nama LMS ni untuk learning management. Memang dia orang dah set dah sebenarnya. Dia punya default dia tu. Okay. Sebab tu biasa saya maintain je. Saya customize yang sikit-sikit je lah yang mana yang saya nak customize kan. Okay, contoh ni soalan kita. Okay, kita boleh masukkan kita punya default mark kat sini. Contoh macam soalan tadi saya 5 markah kan. Okay, kita boleh masukkan 5 markah tu kat sini. Okay. And then kat bawah ni. Okay, ni soalan. Soalan ni saya tunjuk kita tak upload PDF tapi kita upload soalan dia. Upload soalan ni saya suka upload soalan instead of upload PDF. Sebenarnya target saya from time to time saya akan update saya punya question bank ni. Jadi question bank ni saya akan pakai mungkin bukan SEM ni je lah. Saya akan reuse every SEM. Mungkin SEM ke depan tahun depan pun mungkin saya akan pakai juga. Cuma mungkin saya nak jadikan dia lebih reliable, saya akan tambah dia punya question bank. Kan? So saya tak prefer sebenarnya bagi bentuk PDF tu. Jadi student boleh simpan, boleh keep kan. Jadi yang ni dia orang tengok dekat portal je lah, dekat exam portal. Sorry, saya nak tanya soalan. Okay. Cik Idil. Yes, Yang Cik Idil buat bank soalan ni dekat dalam YouLearn biasa Cik Idil ke memang dalam exam portal ni? Yang ni saya tunjuk dekat apa nama YouLearn. Tapi sama, setting dia sama. Kalau tengok tapi nanti kita tak boleh masuk sama exam kan? portal tu kan? Boleh. Macam mana? Boleh. Exam portal yang semester lepas kita dah tak boleh masuk kan the next sem. So kalau kita simpan soalan kat situ, kita boleh access balik ke? Boleh. Janganlah apa nama tunggu tahun depan baru nak ni. Maksudnya bila kita dah buat question bank ni, lepas tu dah siap semua.
Yes, kita export saya. Kita Oh, simpan lah. oh. Simpan tu dekat dalam kita punya own punya ni lah, bukan dalam sistem Ulearn lah. Tak. Kita simpan file backup, file yang kita export tu. Cuma Oh, okey. saya sebenarnya import export tu pun yelah boleh lah guna benda tu untuk mudahkan. Tapi saya lebih prefer pasal soalan tu. Kadang-kadang soalan ni kita rasa macam cantik lah. Tapi bila student jawab, ada benda yang kita nak kena improve soalan tu. Kebanyakan soalan saya tak, walaupun saya guna balik, tapi ada benda yang saya improve. Jadi maksudnya saya nak kena load balik lah. Tapi bagi saya sebenarnya nak load balik. Bagi saya tak ada isu sangat. Tak ada Macam saya isu tunjuk lah. tidak. Kalau maksudnya kalau katakan kita tahu macam mana nak upload ni, cepat, kejap je. Kan? Okay, yang tu soalan. Kemudian dari segi jawapan, student macam yang Dr. Aliza mention tadi, student boleh upload PDF. Dan student boleh jawab dalam, ataupun student tak upload PDF, student jawab dalam exam portal ataupun dalam Ulearn tu sendiri. Tak salah saya, dalam taklimat baru ni, saya ada terdengar pengarah PSTP sebut, macam ada satu regulation yang baru. Dr. Liza perasan tak? Dia pelajar dikenaki untuk upload dia punya jawapan dalam bentuk PDF dengan initial signature tu. Dia ada isu juga tu. Tak perasan. Panjang sikit lah saya nak cerita tu. Saya sebab tak salah saya dia ada new regulation yang diorang cuba buat, student kena upload jawapan dalam bentuk PDF. Setiap page. Dia tak salah saya, dia orang punya concern dari segi internet. Sebenarnya kalau student just buka exam portal ataupun Ulearn ni untuk view question, dia punya penggunaan bandwidth dia tak terlampau tinggi sangat. Tapi kalau katakan dia orang jawab dalam tu dan sebagainya, dia akan makan bandwidth sikit lah. Maksudnya bila terlampau ramai, ada kemungkinan untuk network crash dan sebagainya, jam. Jadi saya rasa itu yang dia orang cuba nak elakkan tu. Even dalam semester ni pun ada cadangan untuk buat sequential. Sequential maksudnya student kena jawab soalan satu dahulu sebelum pergi pada next question, soalan dua dan sebagainya. Maksudnya kalau dia dah masuk soalan dua, dia tak boleh patah balik dah soalan satu. Itu maksud sequential. Tapi yang Diorang tu tak pun tak setuju salah yang saya, tu. Senat tak setuju. Ya, sebab dia kata Sebabkan masalah student tak boleh nak ada privilege pergi balik revisit soalan yang dia rasa boleh jawab kan. saya rasa dia dalam tak privilege sangat. Tak salah saya, benda tu bukan, ialah privilege tu mungkin salah satu faktor lah. Tapi yang saya difahamkan yang dia punya, ialah argument yang tak setuju benda tu antara dia Posyarin. Yang saya dengar, dia orang kata, dia orang takut macam, ialah, dia, benda tu kita ada limitation in term of bandwidth. Jadi, kalau student tiba-tiba sangkut, jadi dia akan datang masalah lah. Maksudnya dari segi network traffic dan sebagainya lah. Internet lah. Tapi tak apa. Okay. Saya tunjuk kat sini untuk student jawab secara, dia sebenarnya kalau kita nak student jawab dalam ni, dia dekat respond option ni. Respond option ni, require text ni dia ada sini. Maksudnya require the student to enter text. Ni by default dia. Maksudnya kalau ni, maksudnya student kena jawab dalam tu kan. Ataupun satu lagi, bukan kat sini. Dia punya respond format ni. Maksudnya no online text. No online text ni maksudnya student dia tak ada exam portal ataupun Ulearn ni dia tak sediakan space untuk student jawab lah. Kalau katakan kita bagi ada space, maksudnya HTML editor ni atau plain text ni maksudnya ada space untuk student jawab lah. Kan? Macam ni kan? Ada space untuk student jawab lah. Tapi kalau katakan kita set dia no online text, maksudnya yang ni takkan apply lah. Okay. Kalau kita buat HTML ni, kita boleh, kita boleh sebenarnya kalau katakan nak student jawab dalam tu, size box ni pun kita dah boleh tentukan. Macam ni ya, input box size ni. Berapa line yang kita nak buat. Maksudnya kalau lagi besar, maksudnya dia punya space ni lagi besar lah. Okay, tu cara jawab dalam tu. And then satu lagi, cara jawab dengan upload dalam bentuk jawapan dalam bentuk PDF. Maksudnya dia orang tulis tangan. Saya pun sebenarnya saya prefer dia orang tulis tangan. Pasal apa? Kita nak elakkan daripada dia senang meniru. Kalau dalam komputer ni, dia orang nak copy paste tu, even dalam exam portal ni pun mudah juga dia orang nak copy paste. Jadi dia orang tulis tangan,
Kemudian dia orang guna cam scanner. Ada lagi software lain yang dia orang kata yang available. Tapi saya biasa guna cam scanner lah. Pelajar saya pun dah tahu lah. Kebanyakan pelajar saya tahu pasal dah almost semua dah pernah lalu online exam kan. Okay, kita set dekat sini. Allow attachment ni. Satu. Kalau kita nak bagi dia permission untuk allow satu file lah. Kalau kita nak allow dia 2 file, kita set 2 lah. Kalau unlimited lah. Itu tak ada masalah. Kemudian thirdly, require attachment. Require attachment ni maksudnya kita boleh letak, kalau kita nak dia wajib hantar satu, kita letak satu lah. Required Kemudian yang accepted file ni, dia by default dia kalau kita tengok, by default dia, yang ni tak ada default. Kalau tak salah saya dalam exam portal tu by default dia letak all file. Tapi kalau boleh kita biar all file lah, ataupun kita boleh set PDF. PDF dia punya. Kalau all file, any file dia upload okey lah ya Cik Dil. Kalau dia terlupa nak tukar kepada PDF ke apa-apa. Okay. Tak salah saya yang dalam exam portal tu dia by default dia all file lah saja. Cuma macam yang sem lepas, ada lecturer yang terklik dekat this image only. Kalau kita klik dekat image only, contohnya image file ni kan. Image file ni kan. Maksudnya dalam ni dia tak ada option PDF. Jadi student tak boleh upload PDF tu. Ada satu case saya lepas. Bila dia masa time exam tu, dia report kata student tak boleh nak upload PDF dia. Jadi bila saya buka, saya check. Oh, dia macam dia terklik dekat image file ni. Jadi kalau kita klik image file ni, PDF tak klik, maksudnya tak ni lah. Kalau dia by default all, maksudnya semua jenis file dia boleh masukkan. Okay. Cik Idin. Yes, saya. Kalau kat atas tu, kalau setting tu kita tulis dia require untuk masukkan teks, kalau selagi dia tak masukkan teks, dia tak boleh tekan next lah kan? For next question. Kalau kita tak perlukan dia jawab teks, so kita tak perlukan settingan tu. Ke boleh next? Dia boleh pergi next. Dia boleh pergi next sebab dia punya navigation tu free. Sebab kalau macam yang bukan dalam explanation itu, kalau kata attachment, kalau kata require attachment adalah satu, selagi dia tak attach apa-apa, dia tak boleh pergi next. So bukan sama dengan teks. Tak sama Tak sama. Maksudnya kalau kita tersetting dekat situ pun, kalau student tak isi apa-apa, dia still boleh next lah. Boleh next. Okay. Kalau untuk ni yang HTML editor ni ke? Maksudnya kalau kita tak perlukan, tak payahlah kita letak kan. In case takut kita tak ubah. Setakat praktis yang saya buat sebelum ni, biasanya student boleh je. Cumanya nanti bila time close, maksudnya time exam ataupun time test kita ni dah close, dia akan jadi automatic submit. Bila automatic submit, jadi benda tu dia akan jadi macam not complete. Dia macam tu. Soalan tu akan jadi not complete. Okay, satu lagi yang saya biasa guna adalah respon template. Respon template yang tadi lah. Respon template ni saya jarang lah saya ni. Respon template ni, kalau nak guna, ada sometimes saya guna. Contohnya macam kita nak student jawab dalam YouLearn ataupun dalam exam portal, kita nak guide dia. Maksudnya kita contoh macam soalan tadi kan. Macam soalan tadi tu kita nak dia jawab dalam ni. Jadi template ni kita boleh masukkan dekat apa? Kita boleh masukkan dekat respon template tadi lah. Kita boleh masukkan dekat respon template ni tadi lah. Jadi bila student buka tu dia boleh jawab, dia ada punya template lah untuk dia bagi jawapan dia. Ini pun jarang saya guna. Cuma semester lepas test 1 itu hari saya buat. Maksudnya student jawab dalam YouLearn. Jadi saya sediakan template. Itu first time lah saya buat. Saya jarang buat macam tu sebab yang macam saya cakap tadi lah, dia akan pakai YouLearn secara intensif. Kemungkinan dia punya network akan jam. Macam test 1 bulan lepas saya buat, daripada 59 orang pelajar tu ada 2-3 orang yang jam. Jadi biasanya bila kita buat online test ni, kita kena sediakan backup lah. Biasa saya sediakan backup guna Microsoft Form ke, Google Form ke. Biasa saya guna Microsoft Form lah. Pasal bila student nak upload dalam Microsoft Form tu, dia akan terus masuk dekat kita punya OneDrive punya folder kan. Okey, yang ni. Yang satu lagi yang saya biasa guna untuk ni, grader information ni. Grader information ni, dia bukannya untuk student, tapi untuk kita. Contoh, kalau untuk soalan ni,
kita dah ada kita punya skema dia, kita boleh masuk je skema tu kat sini. Sebab nanti bila kita marking, kalau kita terlupa skema, kita dah boleh nampak dia punya skema tu. Dan kita save. Kita save. Save ni lah. Save maksudnya dia akan jadi, dia akan masuk lah. Okey, ni contoh soalan saya. Q1. Dia ada 3 soalan kan. Okey, ni soalan yang pertama. Ni soalan yang kedua, Q1B. Oh, ini test 2 minggu depan ni. Ni Q1C, soalan test 3. Soalan test 2 untuk sampel yang ketiga. Soalan 1 sampel yang ketiga. Saya sebut cepat sikit ni sebab Dr. Liza kata dia ada ni 11.30. Dr. Liza okey Tak apa, nanti kan saya tengok video daripada Pak Win nanti. Ya, nanti saya upload. You share you punya YouTube, Dr. Baik. Win. Okey. Ini saya punya, Terima kasih saya punya banyak. question bank ni. Saya dah tunjuk soalan-soalan. Sepatutnya saya ambil test 1 lah. Test 1 Biar ni dah saya lepas. bocorkan Okey. Student kita ni. Student kita. Dengan student FTKMP sama tu. Yang tu ada 5 program yang involved. FTKMP ke? Masya Allah. FTKMP Kaya pun ada, saya. Saya minta duit. FTKE pun ada. Okey, ni contoh yang saya dah masukkan lah. Untuk yang test 1 yang lepas. Ni Q1A. Show question. Maksudnya kalau tak show question ni, akan keluar macam ni lah. Okey. Ni soalan 1 ada 4 set. Soalan 2 ada 4 set. Soalan 3 ada 4 set. Soalan 4 ada 4 set. Okay. Sebenarnya perubahan antara satu soalan ke satu soalan tu kadang-kadang saya ubah teknik. Kadang-kadang saya ubah figure. Kan? Cik Din, Macam tu nak je lah. tanya. Ya, baik. Cik Din, biasanya kalau Ya. yang student jawab dalam tu, bila kita download tu nanti dia keluar tu memang yang dalam PDF tu juga ya? Kalau student jawab dalam tu. Okey, saya tunjuk Okey, ni katakan saya nak kita tengok dah juga. selesai masukkan dalam question bank. Tapi dia baru ada dalam bank. Dia belum ada dalam soalan. Maksudnya student tak nampak lagi. Jadi bila kita nak buat nanti, kita kena apa? Okey, contoh saya buka balik dekat kita punya exam tadi exam tadi. Exam tadi. Buka balik Return 7. Ini. Katakan soalan-soalan tu dah ada dekat kita punya question bank. Okey, untuk import soalan tu ke dalam kita punya soalan yang student boleh view, kita kena pergi dekat apa nama edit quiz. Dekat ni, yang ni memang exam portal punya ni lah. Exam portal UTM Hall 7 kan. Okey. Kita pergi dekat edit quiz ni. Actually dia sama je macam yang apa nama Yulen. Dia ada edit quiz juga. Jadi yang ni yang sedia ada ni. Maksudnya yang ni yang ini kan sedia ada. Ini yang Cik Sulaiman dah masukkan ni. Ni Cik Sulaiman dah masukkan. Okey, yang ni kalau kita nak masukkan, kita tekan add. Jadi kalau kita ada banyak sampel soalan, jadi kita nak randomkan dia, kita boleh pilih a random question. Okey, a random question. Contoh untuk bahagian A ni kita ada 6 soalan. Macam tadi test Q1 saya ada 4 soalan kan. Dia ada macam ni dia ada 6. Jadi daripada 6 soalan ni kita nak randomkan, jadi student jawab berapa soalan. Kalau satu soalan lah. Dah kebiasaannya satu lah kan. Takkan dia nak jawab 2 soalan kan. Maksudnya dia dua sampel. Maksudnya dia jawab satu sampel lah. Jadi satu sampel ni dia akan randomkan daripada 6 set ni. Jadi add dia lah. Macam tu. Dia ada note random. Kalau kita nak tengok. Inilah soalan dia. Maksudnya daripada 6 soalan ni. Sistem yang akan randomkan. Student tu dapat set yang mana. Ini tadi jawab satu daripada 6 soalan Cik Din. Cik Din set. 6 set soalan. Yes. Macam Okay, saya kalau tadi. kita nak 4 soalan dijawab, dia akan random daripada 6 soalan tu. So dia akan pick 4 soalan tu lah. Yes, betul. Okay. Jadi kalau tengok balik yang tadi, mana tadi? Semua keluar sama je ni.
Okay, kalau tengok soalan yang saya dah set tadi, untuk Q1 ni, dia ada 4. Dia ada 4 set soalan untuk soalan 1. Untuk soalan 2 ni, dia ada 4 set soalan. Jadi untuk soalan 1 ni, daripada 4 set soalan ni, kita set student jawab satu soalan je lah. Ya. Daripada 4. Maksudnya yang Q2 ni, sampai Q2A, B, C, D ni, ada 4 set. Jadi sistem akan random kan, kita set student jawab satu je lah daripada 4 set ni. Satu soalan daripada 4 set soalan 3 ni. Satu soalan daripada 4 set soalan 4. Macam tu. Okay. Ada juga kadang-kadang kita buat set soalan. Contoh kita buat set soalan MCQ kan. MCQ tu maksudnya kita ada soalan MCQ. Kita ada apa? Q1, Q2, Q3, Q4. Katakan kita ada 20 soalan MCQ. Jadi daripada 20 soalan MCQ ni, kita nak student jawab 10 soalan je. Jadi kita boleh set dekat setting tadi, maksudnya instead of 1 daripada 6 atau 1 daripada 4, kita boleh set mungkin apa nama? 10 daripada 20. Macam tu. Ni kalau kita buat MCQ lah. Tapi kalau untuk soalan essay tadi, satu soalan je lah. Kan? Kita sediakan 4 soalan, student jawab satu soalan je lah untuk Q1, satu soalan untuk Q2, satu soalan untuk Q3, satu soalan untuk Q4. That's why dalam exam portal tadi biasanya kita set satu lah. Boleh Gus? Okay, ada nak tanya apa? Ya, ada tak ni? Kejap. Cik Dil. Yang random tu, kan, Okay. katalah kata 6 soalan tadi, kita nak suruh budak jawab 4. Jadi, sistem sendiri akan keluarkan 4 soalan ke 6 ataupun soalan 6 akan keluar? Dan 6 student pilih soalan 4. jawab 4. Yang nak MCQ tu kan? Bukan. Ni MCQ ke Maksudnya pilihan. subjektif? Subjektif. Pilihan. Ha-ha. Subjektif. Ha-ha. Subjektif ni maksudnya sistem yang random tu, sistem yang akan randomkan. Maksudnya sistem sendiri akan keluarkan 4 soalan yang mana-mana macam tu? Ya, betul. Maksudnya soalan pertama tu dia akan randomkan daripada 4 set ni, A, B, C, D ni. Maksudnya dia akan pick up mana-mana kan. Okay, Soalan so 2 dia akan pick up itu mana-mana daripada 4 set ni. Okay. Okay, dah tak ada soalan. Yang ni dia punya, kalau tengok kategori dia ni, saya letak test 1. Test 1 ni memang dia keluar semualah. Q1 sampai Q4 ni. Jadi kalau kita tengok Q1 ni, test 1 Q1 ni, maksudnya 4 soalan je lah untuk Q1 ni. That's why kalau masa kita nak edit question tu nanti, mana edit question tu? Masa kita nak edit question tu nanti, contoh kita add random question. Kita ambil, contoh yang ni bahagian A, B, C ni. Bahagian A, B, C ni apa nama, seolah-olah macam Q1, Q2, Q3 tadi lah. Faham tak? Tapi saya tunjuk dekat Ulearn tadi lah. Sebab ni dia tak ada kan. Saya tunjuk dekat Ulearn tadi. Okay, saya tunjuk dekat Ulearn ni. Contoh, katakan saya masukkan dekat assessment ni. Dekat assessment ni, saya nak masukkan satu test. Iaitu test 2. Okay. Assessment, ni test 1 yang lepas. Okay, saya nak masukkan test 2. Mana yang edit ni? Add activity. Okay, kita masukkan quiz. Ni memang saya nak buat pun nanti untuk minggu depan punya. Test 2. Ni test Test 2. Okay, ini dalam Ulearn.
Jadi kalau kita nak letak setting muka depan tu, kita boleh paste kat sini lah. Jadi student buka, dia nampak muka depan. Ini dalam ULearn ni pun dia ada timing juga. Actually sama macam yang exam portal tadi. Okay. Save and return to course. Okay, yang ni yang test 1. Jadi kalau kita paste dia punya front page tadi, dia akan nampak macam ni lah. Exactly sama macam yang exam portal juga. Okay, kita nak masukkan soalan dekat test 2. Okay, kita klik test 2 ni. Okay, dia ada edit quiz. Edit quiz. Sama juga dekat tepi ni, bila ada setting untuk ni, quiz administration ni. Sama macam exam portal tadi, dia ada edit quiz. Jadi saya tekan edit quiz. Okay, saya add. Actually saya dah buat tadi random question. Saya dah buat tadi untuk soalan test 2 ni Q1. Saya baru buat Q1 je. Q2, 3, 4 ni soalan dah ready tapi saya belum upload lagi dekat ULearn. Ini saya upload tadi sekejap dalam 15 minit. Okey, yang ni Q1 ada 3 soalan. Okey, ada 3 soalan. Jadi number of random question kita nak student jawab satu je lah. Kan? Soalan satu ni dia ada 3 set. Jadi kita nak soalan tu student jawab satu je lah. Okey, boleh? Boleh faham tak? Cik Idil, Syazati. Ya, saya. Boleh tak Cik Idil tunjuk macam mana Cik Idil uploadkan 3 set yang berbeza tu? Itu soalan pertama saya. Sebab tadi dalam soalan satu tu ada 3 set yang berbeza kan? Okey. Kan Cik Idil cakap Macam mana saya upload soalan 3? satu ada. Okey, macam mana saya upload 3 soalan berbeza tu? Betul? Okey, Betul. boleh. Tu soalan saya yang pertama. Yang kedua, katalah kalau student jawab dalam sistem kan, maksudnya dia bukan upload PDF. Kalau untuk soalan calculation boleh ke? Macam mana sistem nak detect calculation tu betul ke tak betul? Upload PDF. Actually sebenarnya Kalau marking bukan ni upload PDF. Kalau bukan upload PDF, maksudnya tu dia matematik. Matematik punya apa nama plugin tu dia punya matematik tu. Cuma saya tak pernah gunalah. Pernah guna. Dia boleh detect jawapan. Dia boleh detect jawapan. Cuma kita kena check balik. Sebab macam mana nak cakap kita kena double check jugalah. Ada yang student ikut betul-betul format jawapan yang kita tulis tu terus dapat markah penuh lah. Ada yang macam kena double check macam cakap tapi dia boleh detect. Dia memang boleh terus tanda. Kalau dia punya cara tu mungkin berbeza sikit ke daripada yang kita set kan. Tapi dia boleh check pun jawapan akhir je lah. Tapi kalau bila calculation kita melibatkan banyak step, so susahlah sebenarnya. Kecuali untuk yang satu soalan terus dapat satu jawapan, yang tu possible lah kot. Okay. Okay Cik Dia. Tu soalan saya. Ada dua lah. Soalan dua tu cerita. Nak saya tunjuk sampai habis Maksudnya tadi saya tunjuk satu je. Macam mana? Okay, let's say kalau katakan yang ni adalah Q1 ni saya dah ada 3. Okay, let's say saya nak buat untuk Q2. Okay, Q2 belum ada lagi kan. Maksudnya set dia belum ada lagi. Maksudnya dalam test 2 ni, Q1 ni saya dah ada 3 sampel. Q2 je saya belum ada sampel lagi. Boleh? Okay, Q2 ni belum ada sampel. Okay, jadi saya create ni question. Essay. Kemudian add. Maksudnya Q2 ni biasanya saya labelkan Q2 set A. Macam tu. Jadi contoh soalan, saya ambil soalan soalan 2. Soalan 2A. Okay. Katakan saya masukkan dia punya image dia yang macam cerita tadi. Saya dah screenshot. Next one. Katakan dia punya ni saya ambil Q2 Q2A set 1. Q2A set 2,
Q2A set 3, Q2A set 4. Okay, saya ambil yang sekarang ni set A lah, set 1 lah. Okay, upload. Ini dia punya image dia. Okay, klik image is decorative only supaya dia appear. Ini kalau kita nak ubah dia punya size lah. Okay, save. Okay, dia akan masuk. Okay. Okay, dah. Dan kita masukkan markah. Contohnya markah untuk soalan ni berapa? Katakan markah dia adalah 25. Jadi kita masukkan 25. Okay. Kemudian apa nama student jawab guna upload PDF. Maksudnya ni no online text. Jadi allow attachment. Saya allow 1. Okay, required 1. Kemudian graded information ni saya saja je saya note kan. Tapi sebenarnya tak note tak apa, tapi saja je nak note kan. Nak apa? Nak sedapkan hati Q2, Q2A. Actually saya boleh masukkan juga saya punya skema dekat sini. Skema tu kita boleh jadikan dalam bentuk image pun boleh. Okay. Ataupun kita nak apa? Kita nak type pun boleh. Dia punya skema dia. Okay, saya type skema. Okay. Maksudnya kalau Okay, kita type change skema kat and situ continue nanti editing. Sistem terus detect lah ya, Cik Dil. Dia Masa terus kita kira. nak menanda dia mudah. Masa kita nak masa kita bukan. Dia memudahkan kita masa nak marking tu. Marking masih lagi manual. Jadi marking Okey. manual Tapi- maksudnya dia akan paparkan jawapan dengan skema tu sekali. Itu yang saya tanya tadi tu, Review Cik kat Dil. sini So ya. jawapan Maksudnya dengan save skema change, tu, continue editing. Okey. jawapan dengan skema tu akan keluar dalam Saya Excel sengaja ke? masukkan sebab tak. Kejap lagi saya tunjuk. Okay, ni contoh satu lagi yang biasa saya guna. Saya preview lah kalau saya nak tengok dia punya bentuk. Macam mana soalan yang saya load tadi. Okay, soalan 2A. Okay, ni soalan image yang saya paste tadi. Okay, nampak? Student, okay, sebab saya tak letak ni. Maksudnya saya letak no online text. Maksudnya tak ada space untuk student jawab. Hanya space untuk student upload. Dia akan keluar ni je. Saya keluar preview Maksudnya kalau kita bagi student boleh jawab dalam tu, HTML editor ni, require the student to enter text. Jadi kalau saya save, review, dia ada tempat untuk student jawab dalam tu. Macam ni. Jadi kalau kita sediakan lagi banyak line, maksudnya dia punya space ni akan lagi besar lah. Student boleh jawab. Okay, close preview. Let's say kita tak nak student jawab dalam tu, no online text. Kemudian kita save change. Okay, saya nak set soalan nombor 2. Soalan nombor 2 pula. Set yang kedua untuk soalan nombor 2. Q2B. Soalan tu dia tak jauh beza. Dia mungkin beza dari segi gambar je. Contoh, saya nak cepat, saya duplicate je. Okay. Q2A copy. Jadi copy ni saya renamekan dia sebagai Q2B. Dia punya arahan soalan ni sama je. Kan? Cuma dia punya gambar dia beza. Kalau yang ni tadi dia ada A, B, C, D kan. 18. 12, 18, A, B, C, D. Okay, kita tengok. Yang ni saya delete. Saya insert image. Choose file. Okay. Q2 set 2. Ini. Jadi yang kita dah screenshot tadi dalam bentuk JPEG ni Okay, upload. Decorative only. Save image. Nampak tak? Yang tadi ABCD kan? Ini DCBA. Saya ubah macam tu je sebenarnya. Okay. Kemudian, kalau katakan equation, saya bagi hint sikit. Kalau macam equation, macam saya ajar subjek machine vision saya lepas, ada yang saya ubah nilai. Jadi, equation tu, saya masukkan dekat Excel. Jadi, bila saya masukkan dekat Excel, jadi bila saya ubah-ubah dia punya input value tu, jadi dengan equation yang lain, dengan equation yang sama, kita dapat jawapan yang berbeza. Kan? Jadi, itu cara saya buat. Okay. Yang lain ni semua kita boleh ambil sama je. Pasal kita duplicate tadi kan. Cuma yang ni, yang tadi
A ni kita tukar jadi B. Okay, skema ni memang kita tukar. Skema untuk Q2B punya. Kan? Okay. Save. Kan cepat? Maksudnya duplicate lah untuk yang Q2C pula. Okay. Q2C. Okay. Soalan dia sama. Dia punya instruction dia semua sama. Dia punya beza yang ni je. Okay. Set or edit. Kalau macam Dr. Liza tadi dengan instruction pun dia nak screenshot juga. Senang. Maksudnya kita ni. Terus. Maksudnya sekarang ni Q2 set 3. Open. Ni upload. This image is decorative only. Okay, save image. Ni lain ni. Q2 set 3. Q2A set 3. Save image. Oh ni. Save image. Okay. A, B, C, D. Nampak macam sama kan? Tapi kadang-kadang saya cakap kat student tu lah. Saya kata dah soalan tak sama. Saya ubah ni dia punya greater or lower than ni. Jawapan dia lain. Tadi student yang track tu dia akan hantar jawapan macam betul. Tapi jawapan set lain. Memang saya beri kosong je lah. Tu cara kita nak track student. Jadi walaupun kita buat open book, memang open book besar-besaran ni, ialah online assessment, exam ataupun test ni. Tapi kita track student macam ni lah kan. Kita tak duduk depan dia. Macam mana kita nak control dia jawab secara jujur ataupun tak. Jadi yang mana yang tak jujur tu, yang track tu memang kosong lah. Okay. Ni kita tukar C. Okay. C. Okay, save change. Dah, kita dapat 3 set. Okay, Dr. Zahati. Menjawab soalan tak? Okey. Okey, menjawab soalan. Okey. Saya tengok test 1 yang saya dah buat yang lepas. Okey, ni test 1 yang saya dah buat yang lepas, test 1 Okey, test 1 29 April. Jadi dah lepas dah pun. Jadi bila kita buka test 1 ni, dekat administration ni dia ada result. Actually sama juga dengan exam portal tadi. Exam portal kalau kita tengok dia ada question bank, dia ada result juga. Bila kita klik dekat result ni, biasanya masa student menjawab tu, kita boleh tengok dia punya progress dia. Dah complete, not submitted dan sebagainya. Actually bila dah habis, kita boleh tengok dia punya ni. Ni kalau kita tengok, dah ada markah ni. Tapi pada awalnya, markah tu tak ada. Pasal soalan tu soalan essay. Dia bukan soalan MCQ. Kalau soalan MCQ memang automatik markah ni semua dah ada. Okey, markah ni datang daripada mana? Markah ni datang daripada manual grading yang kita buat. Okey, saya nak tunjuk yang ni. Manual grading ni. Okey, manual grading. Okey, under result ni dia ada manual grading ni. Ni. Ni soalan-soalan yang kita dah set tadi. Soalan 1 dia ada 4 set, soalan 2 dia ada 4 set, soalan 3 dia ada 4 set, soalan 4 dia ada 4 set. Kalau kita buka pada awalnya, kita akan dapati sebenarnya dia ada sepatutnya yang ni 16 update grades ni, sepatutnya dia ada dekat sini. Tapi dia ada dekat sini already grade ni sebab saya dah tanda. Jadi pada awalnya 16 ni dia akan ada dekat sini, 16. To grade. Maksudnya exam script, answer script yang kita kena gradekan dia. Okay. Katakan dekat sini ada 16. Kalau kita dah grade 2, maksudnya tinggal 14 lah. Maksudnya sini akan jadi 2. Sini 14, sini jadi 2. Macam tu. Okey. Dia susunan ni dia ikut kepada sampel. Maksudnya untuk Q1A ni, bila kita buka, ini adalah senarai pelajar yang jawab soalan 1 set A. Dia ada 16 orang. Attempt number 1 for Ahmad Hafiz. Biasanya kita set one attempt je. Kan? Jadi kalau kita set multiple attempt, mungkin dia akan ada lebih daripada 1 attempt lah. Itu dari segi number of attention. Maksudnya biasanya kita set 1 je lah. Student boleh jawab sekali je lah kan. Okay, yang ni Ahmad Hafiz. Ni semua set Q1A ni. Soalan dia sama je. Ni Syahmi, soalan sama je. Sebab tu saya kata kalau kita tak masukkan
Ni pun label 1A pun kita akan nampak ni semua memang 1A lah. Cuma nak sedapkan hati lah. Ni 1A kan. 1A. Ni 1A. Semua ni 1A lah. Sampel 1A. Okay, kalau kita tengok dekat sini, macam saya cakap tadi, test 1 ni yang saya buat bulan lepas ni, saya minta student jawab dalam U-Learn. Ni jawapan dia. Maksudnya answer for question 1, dia punya table ni saya masukkan dalam template. Saya nak guide student masukkan jawapan di dalam tu. Jadi dia masukkan jawapan, ini jawapan student ni. Yang ni adalah soalan. Ni soalan. Sampai figure Q1 ni adalah soalan. Yang ni adalah jawapan student. Okey, kalau tengok dekat tadi, saya information for grader tadi, dia berada dalam kotak hijau ni. Jadi kalau kita masukkan 1A lah. Kalau kita masukkan skema, macam saya cakap tadi, saya paste dia punya jawapan skema dia. Ni skema jawapan dia ni. Jadi kalau katakan student jawab dalam sistem, dalam U-Learn, kita boleh tanda macam ni lah. Saya tanda macam ni, saya tengok je lah. Saya tengok ni, saya compare dengan saya punya jawapan ni. Saya tengok, saya bagi markah. Kan? Ada 2 kriteria dia, jadi ada 2 markah. Sebenarnya yang ni saja je saya tulis pasal saya nak record lah markah macam mana bentuk markah saya bagi. Jadi saya total up 3.5 tambah 5. Saya key in kat sini 4. 4 daripada 5 markah. Okey, sebab soalan ni kita set tadi markah dia 5. Okey. Ni student yang kedua pula. Okey, ni student yang kedua, ni jawapan dia. Saya compare dengan jawapan skema saya. Nanti saya bagi markah. Sampai habis. Kalau katakan daripada banyak-banyak ni, saya bagi markah 2 je. Maksudnya saya bagi markah untuk first student dengan second student. Maksudnya daripada 16 orang pelajar ni, daripada 16 orang pelajar ni, kita bagi markah dekat 2 orang ni. Maksudnya ada baki 14. Jadi kita nak rehat sekejap. Saya tekan save. Kat bawah ni. Ataupun saya enter. Saya save. Maksudnya dia akan pergi next page ataupun dia pergi balik pada kita punya manual grading tadi. Dia akan keluar lah. Maksudnya sini akan jadi 14, sini akan jadi 2. Maksudnya bila saya tutup U-Learn ni, saya buka balik, saya nak sambung marking, saya dah tahu. Maksudnya, saya dah tanda 2, baki ada 14. Jadi dari segi marking motivation, ya. Jadi dari segi marking motivation, kita akan lebih termotivasi untuk menanda. Kalau kita marking daripada keseluruhan, ada 60 skrip ni, jadi banyaklah lagi kita nak tanda kan. Dia motivate lah. Ada 14 lagi kan. Tak ada lah. Nampak macam banyak lagi kan. Okay, yang tu untuk A. Dah habis, kita buka yang B pula. Ni untuk yang B. Ni yang jawab guna set B. Ada 11 orang pelajar. Okay. Saya dah selesai masukkan semua. Terdapatlah macam ni. Jadi yang menentukan student mana jawab Q1A, Q1B, Q1C, Q1D ni adalah sistem lah. Sistem. Okay. Okay, let's say saya dah habis masukkan ni, saya dah habis marking semua. Saya tengok dekat result. Bila saya tengok dekat result ni, markah yang saya key in tadi, dia akan appear lah kat sini. Dah automatic kita dapat overall result dia. Overall result dia. And then kalau kita save, apa nama, mana tadi? Download. Download table. Kalau kita save, Excel ke, kita boleh download dia punya markah ni semua dalam bentuk Excel. Macam tu. Cumanya dalam saya punya U-Learn ni, dia tak ada, dia ada satu kursus dia BEEA je. Jadi dia tak ada divide by group kat sini. Kalau siapa-siapa ingat, saya semua ingat kot yang mana yang mengajar lebih daripada satu program. Contohnya macam Electrical Circuit Fundamental. Encik Asraf. Ni kan masa kita tekan result ni, dia ada, kita boleh sort dekat atas ni.
Maksudnya kita boleh sort BEA S11, BEA S12, BEA S21. Jadi kita boleh sort. Jadi even kalau dekat manual grading ni pun tadi pun kita boleh sort dia. Manual grading ni pun kita boleh sort. Yang ni tak ada lah. Sebab kat U-Learn saya ni saya ajar student BEA je. Dekat exam portal ada. Itu kalau student jawab dalam tu. Okay, kalau student bukan jawab dalam ni, bila kita buka, maksudnya student upload jawapannya dalam bentuk PDF. Jadi untuk setiap soalan tu, untuk setiap student tu, contohnya Ahmad Hafiz, ni jawapan dijawab dalam ni. Kalau dia jawab, dia upload PDF, jadi dia ada lah link PDF tu kat sini. Jadi bila kita klik, dia buka lah dekat sebelah ni. Dia punya PDF dia. Jadi kita boleh, sebenarnya kalau macam saya tanda yang lepas, saya tengok je dia punya PDF dia tu. Saya tengok tu, dia saya masuk yang markah kat sini. Kalau ada 2 monitor lagi bagus. Satu monitor kita paparkan dia punya PDF tu. Satu monitor lagi kita masukkan markah dia. Contohnya soalan tu dia ada anak-anak kan. Soalan tu ada anak-anak kan. Jadi kita boleh masukkan markah untuk setiap anak-anak tu. Maksudnya soalan 1A, 1B, 1C, 1D, 1E kan. Kita masukkan anak-anak kan, kita totalkan. Kalau kita nak record lah. Tapi kalau kita tak nak record, kita nak terus masuk sebiji boleh juga. Saya record ni bukan apa. Sebab saya duk fikir balik kalau masa ETAC datang itu hari kalau dia nak sampel jawapan student kan. Yang 3 terbaik, 3 pertengahan, 3 ni kan. Saya nak kena marking balik kan. Jadi saya dah ada record ni. Jadi saya kalau nak marking balik by hand tu, kita ikutlah record ni. Tapi sebenarnya kalau katakan online assessment ni, kalau nak bukti, kita print yang ni je lah. Saya tengok banyak yang staff kita print ni sebagai record ISO. Kan? Print, dia akan keluar. Cuma yang ni dia keluar semua student kan. Tapi kalau kita nak print untuk per student, boleh juga. Okay, contoh. Kita pergi dekat result ni. Okay, ini untuk student. Muhammad Falhan kan. Kita pergi yang dia punya attempt saja. Review attempt. Okay, ni untuk Falhan ni. Maksudnya question 1. Kan? Ni yang kita dah bagi tu. Manually graded 2.5 with comment. Comment ni lah. Comment yang saya letak ni. Actually comment ni. Bila kita marking ni, comment ni, kita boleh display dekat student. Student boleh tengok. Kalau kita nak display lah. Student boleh tengok. Cuma macam ni, saya tak display kat student. Cuma saya display masa saya nak bagi markah je. Macam contoh test 1 ni tadi, masa saya nak tunjuk markah dia orang, saya open U-Learn display ni dalam masa waktu lab tu lah. Jadi dia orang boleh tengok macam mana saya bagi markah ni. Kalau saya tersilap kira ke apa. Kan? Okay, ni soalan 1 untuk Farhan. Ni soalan 2 untuk Farhan. Ni soalan 3 untuk Farhan. Ni soalan 4 untuk Farhan. Siapkan nota kita pun semua ni. Dan kalau kita print. Tak keluar pula. Kalau kita print. Maksudnya dia akan keluar Microsoft Print to PDF. Maksudnya dia akan keluar semua tu lah. Saya rasa ramai staff je buat macam tu kan. Masukkan dalam ISO file untuk file penilaian kan. Itulah. Okay. Cuma Cik Din nak tanya. Okay. Kalau Cik Din nak tanya, kalau macam student kan jawab dia upload PDF kan. Contohnya ada 4 soalan, so ada 4 PDF lah student tu upload. Ni untuk test lah, untuk test. Okay. Lepas tu? Saya sebenarnya, saya sebenarnya untuk student saya minta dia orang upload satu jawapan, satu PDF untuk satu soalan. Maksudnya kalau ada 4 soalan ni, 1, K2, K3, K4 ni, dia orang akan upload 4 PDF. Tapi 4 PDF tu dia bukan upload dekat satu tempat. Dia upload dekat soalan-soalan dia lah. Maksudnya soalan jawapan PDF untuk soalan 1 dia upload dekat Q1 punya section. Untuk Q2 dia upload dekat Q2 punya section. Cuma soalan saya adalah untuk kita download balik diorang semua punya jawapan tu, kita kena memang satu persatu kita kena download je. Dia tak ada option macam kita untuk student ni kita download semua dokumen yang dia upload macam tu. Tak ada
Faham ke soalan saya? Boleh. Boleh. Memang kebanyakan ni buat macam tu bukan? Buat macam mana tu? Maksudnya Tak kalau tahulah, ikut, saya ni old school sikit, saya buat satu, saya download satu-satu macam tu. So jadi banyak kerja lah. download satu-satu. Maksudnya Ke memang macam tu sebenarnya dia punya ni. Faham tak maksud saya? okey. Maksudnya yang tu kalau kita nak download semua sekali lah. Boleh lah kita download semua sekali. Yang ni saya tunjuk Download ni jawapan. download jawapan betul? Download jawapan PDF tu. PDF yang semua student dah upload tu. Boleh betul. Macam mana? Upload semua sekali. Okey, yang ni sebab yang ni student ni bukan jawab guna PDF. Saya cari jap saya punya student yang jawab guna PDF. Kena pergi apa? Tahun lepas lah. Jadi Doraemon kejap lah. Cuma yang saya tak faham tu sebab apa tahu Cik Idil? Sebab bila yang pergi dekat bahagian download yang Cik Idil download Excel tadi, kan dekat bawah ada pilihan untuk PDF. So bila dekat situ dia just download result means table PDF je. Bukannya jawapan student. Result je. Bukan jawapan student. Itu result je. Untuk result je. Habis nak jawapan student. Jawapan maksudnya download sekali larung semua dokumen Jawapan yang dia student. upload. Itu biasa kita buat kan. Ini saya lepas. Yang saya lepas ni ada lagi. Saya lepas ni contoh. Kita lepas ni. Okay, contoh subject vision saya ni. Subject vision untuk assessment. Lab quiz. Test. Lab test. Okay, test. Test. Kita tengok dekat. Ni mesti cakap tadi. Jadi kita boleh, dia ada group ni kita boleh segregatekan dia. Ni kita, sekejap. Spesial. Sekejap, saya dah lama tak upload overall semua sekali tadi. Mana? Sudah keluar attempt lah. Student complex. Result ini. Ni. Under ni. Sebab dia orang ada submit jawapan dalam ni. Dia download essay submission. Dia akan upload lah. Dia akan download lah. Maksudnya jawapan student tu. Okey, tepi option ni. tu Kan kat belah tepi. apa nama download. Tepi. Download essay ni. Essay submission ni. Dia akan download semua. Dia ada ikut. Kita boleh set folder dia ikut question, ikut attempt. Kalau katakan ikut question, dia akan divide ikut question lah. Contoh, kita download ni. Ni kan ada A, B, C, D. Dia satu soalan je, tapi dia apa? Jawapan dia ada set A, ada set B, ada set C. Jawapan student. Ini yang tadi apa nama Datin tanya tadi tu. Tak perasan dia masukkan yang tu. Dulu tak ada tu yang based on PDF tu saja. Ada orang ni minta masukkan dia orang dah set. Ni macam tu lah. Okey. Dah try buat juga boleh. Selama ni pergi klik satu-satu. Okey. Cuma kalau cara saya tadi, manual grading tu, dia kena cara yang efektif, student kena masuk jawapan. Yalah, ini satu soalan je. Kalau macam tadi tu, saya ada lebih daripada satu soalan kan. Maksudnya ada apa?
Ada 4 soalan saya buat tadi kan. Ada 4 soalan. Ni lab. Belum lab kan. Macam saya tadi tu, dia ada 4 soalan. 4 soalan. Jadi kalau student jawab dalam satu PDF, soalan 1, 2, 3, 4, susah sikit lah. Pasal apa? Kalau dia masukkan dekat semua 4 jawapan tu dekat Q4 punya apa? Q4 punya bahagian untuk uploading. Jadi kalau kita buka kat Q1 ni tak ada lah. Faham tak? Kita buka dekat Q1 ni dia tak ada lah dia punya answer ni. Okey, contoh macam tadi yang saya dah buka slide lepas tu. Tadi slide lepas test. Okey, test ni dia mimik dengan exam. Sini dekat result tadi, ni grading. Grading. Boleh dengar suara voice saya? Ni Tak. contoh macam ni tadi. Tak dengar? Baguslah. Dia pun mengajar je kat sebelah tu. Ni contoh. Kan? Ni ada satu yang saya tak grade. Teng. Ni saya tak grade ni. Sebab dia hantar tutorial. Memanglah saya tak grade. Budak ni hantar tutorial. Memang saya kosong je lah. Apa kau hantar tutorial. Kau suruh hantar jawapan. Memang jawapan tutorial ni. Memang tutorial punya ni. Even ni pun sebenarnya skema tutorial yang saya dah bagi kat dia. Jadi yang ni. Yang lain ni. Yang saya dah grade ni. Kita nampak lah ni. Contoh. Ni ni yang dia upload ni. Dan memang saya dah bagi arahan. Jawapan kena upload dekat soalan dia. Maksudnya soalan jawapan untuk Q3 ni kena masuk dekat Q3 punya section. Jadi bila saya buka ni. Saya buka. Ni jawapan ni. Itu. Jadi saya tengok lah. Penuh je lah dekat monitor ni kan. Ni agak-agak penuh. Budak dia tak dengar cakap. Salah satu pun dia masuk ke sini. Azila ni. Siapa PA dia? Ni apa nama? Ni. Saya bagi lah. A, B, C ni. Saya bagi lah markah dia. A, B, C. Okay. Tapi yang ni saya tak note. Jadi saya tak note. Ni kalau ada 2 monitor, ni tak Tahu salah. lah cik je. Kan? PA salah. Dia ni masa saya train student ni, maksudnya saya train jawapan hantar ikut soalan kan. Saya train masa test. Jadi daripada 60 pelajar tu saya tak dapat 100% lah. Ada yang student yang tak ikut kan. Dia pun mungkin tak faham kot saya punya arahan tu. Tapi bila test ni dia orang dah biasa macam ni. Jadi bila saya bagi exam tu, bagus, cantik, semua cantik je. Jadi semua memang follow sebiji je lah kan. Ni macam ni. Dia lah menyusahkan kita lah. Kan? Dia pergi load semua soal jawapan dekat Q3 ni. Jadi kalau kita buka Q2, dia tak ada lah jawapan. Apa ni? Azila. Azila. Okey, jelas dah. Sebab tu kita minta dia upload dekat ni. Lagi pun bila buat macam ni, saya ingat file tu tak adalah besar sangat kan. Dia compile semua sekali, file dia besar sangat. Kan terlebih limit pula nak upload. Ini dia ni. Dia upload file yang sama 3 tempat. Ini ikutlah juga cakap tapi tak 100% lah. Okey lah. Ada yang tanya tu? Dah. Apa nama?
Banyak WhatsApp student PSN ni. Time hujung ni J- lah baru nak ni. Adik Jadi, dengar tak? jadi Pak Win, okey? yang Ha. last kali option yang last tuh yang upload tuh macam mana? Option yang Option kedua yang kan yang last untuk upload PDF tuh kan. okey. Itu macam mana cara dia? Upload soalan ke jawapan? Soalan yang Oh, PDF untuk tuh. upload soalan Ah, Oh, okey. Upload soalan okey, kalau katakan kita ada banyak sampel, kalau kita pecahkan PDF pun boleh juga. Contoh macam tadi, mana tadi? Saya buat dekat saya punya test lah. Dekat Ulearn boleh Okey, contoh. Kita nak question bank. Okay, katakan saya nak masukkan dekat Q3 ni. Q3. Okay, create new question. Kemudian essay juga. Kita add. Okay. Ni kita masukkan question name lah. Question name ni dia tak appear kat student. Ni untuk kita je. Katakan Q3 set E set A. Okay. Katakan question 3. Kemudian klik. Jadi kita masukkan link Maksudnya link. Dia guna ni Pak Win. Link. Repository. Let's say kita nak masukkan PDF PDF. Boleh dah. Okay, katakan ni test 1 set 5 PDF. Upload. Actually dia upload juga, tapi dia upload PDF tu dalam Ulearn ataupun dalam exam portal. Nanti bila student klik tu dia akan keluar tu. Jadi kalau ni setting sama macam tadi lah. Kalau kita nak setting jawapan ni kan. Okay, kalau kita shift change. Okay. Okay, review. Ni, Pak Yun. Link. Jika ni lah soalan tu. Okey. Cuma kalau katakan untuk upload soalan dalam bentuk PDF ni, kalau kita nak multiple sample pun boleh juga. Maksudnya PDF tu kita buat banyak lah. Macam saya buat tadi kan. Macam tadi tu kita ada apa? Macam tadi tu. Ni actually ada satu je PDF. Maksudnya set 5 kan. Maksudnya set 4, set 3, set 2, set 1 ni pun kita buat dalam bentuk PDF juga. Nampak tak? Pak Win? Ya, nampak. Okey. Tapi macam kaedah ni kalau kita buat ni dia set 1 ni semua soalan dia kita jadikan sebagai satu PDF. Maksudnya dia sistem akan randomkan based on set 1 2 3 4 5 je lah. Oh, bukan based on question Bukan based on question. Tapi kalau nak based on question macam tadi lah. dia dapat set lah. Maksudnya dapat set lah set soalan untuk set 5 ni soalan 1 dia ni kan. Ni semua set 5 punya kan. Maksudnya kalau ada student lain yang dapat set 5 dia akan dapat set soalan yang sama. Soalan 1 2 3 4. Kalau kita nak dapat soalan set yang berbeza, kita pecahkan lah. Macam tadi. Pecahkan macam tadi. Maksudnya kalau macam tadi saya jadikan image, betul tak? Yang ni Pak Win jadikan sebagai PDF. Betul. Okey, sama je. Maksudnya cara dia tadi saya jadikan image. Jadi cara macam kita pecah-pecahkan lagi sebab contoh macam tadi tu bila student jawab, mana hilang. Bila student jawab contoh contoh tadi student jawab mata saya pernah hilang. Oh, dia sebab dia duduk dekat editing. Jadi dia tak keluar lah benda ni. Dia kena duduk dekat apa nama
dia punya test tu sendiri. Contoh dekat test 1 ni, baru dia keluar apa dekat administration ni dia punya ni. Result apa semua ni kan. Result manual grading. Manual grading. Jadi contohnya soalan Ali kan. Soalan Ali lah. Pelajar student Ali kan. Student Ali kemungkinan dia dapat Q1A, Q2C, Q3B, Q4A. Jadi dia punya random dia macam tu. Kalau kita pecahkan based on question. Dia faham tak, Pak Win? Betul. Jadi dia punya probability dia akan lagi tinggi lah. Tinggi ke rendah? Statistik. Probability dia akan lebih susah lah dia nak sama dengan pelajar yang lain kan. Ya, betul. Mungkin dia accidentally maksudnya soalan 1 mungkin sama. Kawan dia pun dapat A je. Jadi soalan 2 tak sama pula kan. Macam tu lah. Okey Mas. Okey. Saya rasa okey lah kot. Kalau ada apa-apa boleh ni. Ini yang lain okey ada 3 orang ni. Dr. Sahila, Pak Win, Yana, Sejati. Okey, Cik Dia. Okey. Bos okey? Okey. Zai. Ya bos. Okey bos. Oh, senyap lah. Dia tengah tak cuma tak boleh ke nak buat untuk final exam ni? Okey. Boleh ke nak buat jawab online? Maksudnya bukan PDF tu. Itulah aku dengar macam masa briefing itu hari macam dia ada sebut itu hari kena upload PDF. Memang aku Dengan dengar initial. Dr. Zurisman kata memang dia tak kata tak boleh, cuma dia kata tak digalakkan kot. Dia punya Tak concern tu lah, takut internet jam kan. Macam ni kalau katakan ni dia tak ni sangat. Yalah. Okey, tak apa, thank you. Thank you lah, cendol aku lah. Yalah, nanti. Okey, Pak Win. Boleh stop recording tu. Nanti Kang masuk saya punya makan kat tu. Terima kasih Cik Del. Okey, sama. Terima kasih. Okey. Terima kasih Cik Del. Terima kasih Cik Del. Sama.